agak-agak dengan amalan kita sekarang ni, layak kan masuk syurga? Yang kita duk nampak ni, saya tak layak Ustaz, ini level dunia punya ni, antarabangsa punya Ustaz, ini Olimpik punya Ustaz. Tu saya ceritalah tu, cerita layak syurga. Subuh tak mai, subuh tak semayang, tiba-tiba duk simpang jalan nyanyi ku nantimu di pintu syurga. Bila? Perasan bila ni? Hari ni walaupun kita bukan orang Arab, tetapi kita memahami Al-Quran, memahami ajaran hadis-hadis Nabi ini. Daripada apa? Daripada orang yang mahir berbahasa Arab, daripada kalangan ulama-ulama kita. Jadi kalau hari ini ada golongan yang kata, kami tak nak ikut mazhab, kami tak nak ikut ulama, kami nak ikut direct dengan Nabi. Silakan abang-abang pergi baca Quran. Jangan ambil terjemahan tafsiran, jangan ambil pengajaran daripada ulama-ulama yang mengajar dalam bahasa Melayu. Agak-agak tuan-tuan faham? Tobat lahum tak faham. Jadi berhati-hati dengan kata-kata hari ini, sebab dah ada wujud satu golongan yang mengatakan bahawa kita tak perlu ikut mazhab, kita tak perlu ikut ulama, kita direct dengan Nabi, kita direct dengan Al-Quran. Macamlah dia tu faham Quran, macamlah dia tu faham hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan belajar semayang ni pun, cuba jawab, dah belajar dengan apa? Rukun semayang yang pertama apa? Ustaz tu cakap bahasa Melayu. Dia ambil pada apa? Tok guru dia apa yang ambil bahasa Melayu. Cubalah dia mengajar dalam bahasa Arab, balik semua tuan-tuan. Dengan pengurusi masjid pun balik sekali. Jadi kita ini mengajar mengikut kepahaman orang yang berada di hadapan kita. Kalau saya ni mengaji tinggi-tinggi, guna bahasa yang tinggi-tinggi pada tuan-tuan, tak guna apa tuan-tuan ni. Mengaji tinggi-tinggi, pergi guna bahasa tinggi dekat 5 anak kita ni. Tobatlah ni pun tak percaya. Maka kita mengajar mengikut kepahaman orang yang di hadapan kita. Baik, yang pertama yang saya nak sentuh pada malam ni ialah sukan Olimpik. Sebab semua orang pakat duk tengok Olimpik, terutamanya acara gym rama dan terjun. Tak pernah faham? Tak faham sudah tuan. Oh, tengok acara renang terjun, nganga kita ni. Kepiah bola pokek lah. Boleh buat ulasan pula, dia cara dia jatuh tu memang cantik punya lah. Oh, tuan-tuan. Dia duk ulas tu. Belum masuk lagi hak gym rama pula. Dapat 2-3 pingat emas pula. Tu dia cantik punya, memang cantik lah. Hang tengok apa? Tapi saya bukan nak ulas tentang benda tu. Yang tu biarlah, kita dah tegak banyak kali lah. Dia pun nak buat ke nak kata apa? Yang kita nak buat malam ni, yang saya nak ajak tuan-tuan fikir tengok. Kita ni layak ke pergi Olimpik? Ni adik-adik ni. Sukan apa yang tuan-tuan layak? Mai habaq kata. Tuan-tuan nak lawan apa acara Olimpik? 100 meter. Cirit kita di belakang. Nak hambat juara lah. Muntah hijau. Puak-puak Uganda, puak-puak Kenya kalau lari, tinggal kita habis lah. Kita lari setakat taman kita sudah. Nah, jogging keliling Taman Melor sudah. Tuan-tuan nak main bola sepak, tak layak ah. Nak masuk Olimpik dengan JDT pun kalah. Tambah nak lawan dengan England, nak lawan dengan tak payah tuan-tuan. Itu sukan Olimpik. Yang nak masuk dia sukan Commonwealth ke, sukan Olimpik ke tuan-tuan, cukup susah. Dia punya standard dia tu. Yang sekarang ni Commonwealth, standard dia rendah pada Olimpik. Olimpik lagi tinggi yang saya cerita tadi, Olimpik. Nak masuk Olimpik ni Allah, sebab tu siapa yang masuk Olimpik dia panggil Olympian. Maknanya kira-kira terror betul lah. Di Malaysia ni pekerak je yang dapat pingat Olimpik. Rashid Siddiq, Chong Wei, yang tu yang dapat. Hak lain ni nganga. Azizul Hasni. Nak sampai tahap Olimpik, Commonwealth ni boleh lah. China tak masuk, Jepun tak masuk, Korea tak masuk. Yang masuk pun puak-puak, Fiji yang boleh lah menang pingat emas.
Puak-puak Fiji duk pakai kain batik lagi. Ke skirt ni tuan ni. Allah, tu pun kita tak boleh masuk Commonwealth. Tuan-tuan nak lawan apa setakat Commonwealth? Nak menang pingat emas badminton pun, cuak kita ni. Baik. Ustaz tu saya ceritalah bab sukan dalam masjid, Ustaz tak ada faedah. Okeylah, kita cerita musabaqah peringkat antarabangsa. Siapa dia hak depan saya ni dengan saya boleh layak wakil Malaysia musabaqah peringkat antarabangsa? Nak lawan Iran, Mesir, nak lawan dengan Indonesia, kawan lawan dengan Thailand, Filipina. Kita ni peringkat sekolah agama rakyat belakang tu pun kalah. Tak layak Ustaz oi. Aduh. Level depa tu tinggi tu. Tuan-tuan kalau tengok yang qari daripada Mesir, qari daripada Indon, tuan-tuan boleh bayangkan mereka membaca surah Wadduha senapas. Kita Inna A'taina 3 kali lepas. Jenuh berhenti baru habis. Dia orang tuan-tuan Wadduha wal laili sampai habis senapas. Dia ni hidup ngapa? Bukan level kita tuan-tuan. Okey. Commonwealth tak layak, Olimpik tak layak, musabaqah peringkat antarabangsa tak layak. Itu di dunia. Agak-agak dengan amalan kita sekarang ni, layak kan masuk syurga? Yang kita duk nampak ni, saya tak layak Ustaz, ini level dunia punya ni, antarabangsa punya Ustaz, ini Olimpik punya Ustaz. Tu saya ceritalah tu, cerita layak syurga. Subuh tak mai, subuh tak semayang, tiba-tiba duduk simpang jalan nyanyi ku nantimu di pintu syurga. Bila? Perasan bila ni? Layak tak kita ke syurga tuan-tuan dengan jiran sebelah rumah ni sejak Taman Melur buka sampai sekarang tak bercakap? Putih silaturahim ni dekat 20 tahun dah. Tiba-tiba ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Layakkah kita pada syurga tuan-tuan? Kita tak bagi pun nafkah pada isteri kita. Isteri duk berniaga online, nak cari duit. Kalau tak berniaga, tak makan Ustaz. Kalau saya tak ada ni anak nak belanja apa Ustaz? Suami buat apa? Suami Allah, 6 harakat Allah. Sebaik dia sebut Allah, suami macam mana? Allah. Kalau dia sebut suami macam mana? Setan macam mana tuan? Sebaik isteri tu baik lagi dia sebut Allah, suami saya Ustaz. Suami ni boleh masuk syurga ke? Isteri duk komplain makan tak cukup, belanja tak cukup. Agak-agak syurga nak kata ta'ala. Dia halau ada tuan. Sebab itu tuan-tuan, di dunia ni Allah Ta'ala dia bagi kepada kita, dia bagi pada kita sesuatu benda untuk kita buat penilaian, penelitian, buat perbandingan. Setiap satu benda dia buat perbandingan. Supaya kita boleh bandingkan diri kita di situ. Okey. Saya pagi tadi balik sembahyang subuh. Saya tunjuk kat isteri saya, Mama, cuba tengok jari ayah ni. Ni, Tok Iman nampak jari saya? Jari kecil ni. Dia bengkok. Betul, nampak? Nampak kan? Nampak? Macam ni baru nampak. Dia tak boleh nak rapat rosak. Jadi kena. Jadi lagu tu baru nampak. Kan? Nampak? Sepa jari aku ni. Susah nampak tu. Lepas ni tuan-tuan, bersabarlah orang pakat tengok apa yang pula tangan Ustaz ni. Cantik pula jari macam ni. Sakit ni tuan-tuan. Sakit. Besok orang nak jumpa doktor, nak tengok sarap ke, tulang ke apa. Apa perbandingan dia? Jari macam tu pun hang sakit dah. Orang lain langsung tak ada jari. Tak apa, senyap. Kalau kita tak tengok perbandingan pada yang lain, Allah tak tahu nak abang dah. Ni macam nak buat kereta ni, nak korek telinga pun tak boleh ni. Dia kira dia aja besar. Tapi bila dia tengok hak lain tuan-tuan, tak ada apa tuan-tuan.
boleh duk gerak lagi, cuma kadang-kadang dia jadi pelik. Dia tak konsisten dengan yang lain. Hak lain boleh rapat, dia tak boleh rapat, duk lagu tu. Tak apa masalah apa. Perbandingan ini Allah Ta'ala suruh kita ni fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar wahai orang yang berfikir. Kalau aku tak layak masuk Commonwealth Game, tak layak masuk Olympic Game, peduli apa kita tak masuk Olimpik? Tuan-tuan tak makan ke tak masuk sukan Olimpik? Tuan-tuan di sini tak masuk sukan C, tak masuk sukan Commonwealth, apa kedana? Mati ke? Seorang lelaki-lelaki ditemui mati di rumahnya di Taman Melor, dipercaya tidak dapat menyertai Olimpik. Mana ada tuan-tuan? Kita boleh hidup seperti biasa. Dan orang yang menang Olimpik tu pun bukan dapat apa pun. Habis-habis kuat dapat duit, duit mu habis. Kita yang duk sokong ni pun tak dapat apa. Maknanya tak ada apa. Hang masuk apa buku suka hang. Tapi kalau kita tak masuk syurga di hari kiamat, jadi apa? Kita tak layak ini, kita tak layak yang ni, kita tak layak yang ni, tak jadi apa di dunia. Ada orang yang nak bertanding jadi calon pilihan raya, hantar borang pencalonan, ditolak oleh DO. Kita menerima 5 pencalonan, kita hanya menerima 4 saja borang yang diterima. Dan seorang lagi calon duka cita dimaklumkan ditolak pencalonannya kerana bankrupt. Tak apa bankrupt dalam dunia, nanti ada orang yang tolong kamu selesaikan masalah bankrupt, tahun depan boleh bertanding. Tapi kalau bankrupt di hari kiamat, siapa yang nak tolong kita? Abang-abang, kalau abang-abang susah, hak duduk belakang. Abang-abang kalau duit tak cukup nak bayar rotek bulan ni, isteri sanggup bagi gelang, nak abang ambil gelang ni, buat rotek. Akak-akak kalau sakit buah pinggang, suami depan ni sanggup bagi buah pinggang kat dia. Tak apa leha, buah pinggang abang ada 2, ambil lah 1. Abang tak apa, abang sanggup korban. Tapi kalau kita susah di hari kiamat, ada orang tolong? Abang, tolong saya abang. Leha, tolong saya Leha. Tolong abang. Sudah, abang, tolong Leha abang. Sudah, jangan. Tak ada siapa nak tolong. Di dunia ni tuan-tuan, selera tolong. Yang berhormat tolong. Jabatan Kebajikan Masyarakat tolong. Tok Ketua Kampung tolong. Ustaz Ebik Liu tolong. Tuan-tuan bukan susah kalau agak-agak tuan-tuan ni papa kedana. Ambil kereta roda 3 pergi tolak kat depan traffic light. Dia masuk YouTube, Facebook. Minggu depan sampai Ustaz Ebik. Sebiji rumah dia pergi. Besok sampai di hari kiamat, susah macam tu, agak-agak Ebik limai. Tak ada siapa tolong kita. Maka Allah memberikan kepada kita supaya buat persiapan untuk itu. Nama dia watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Yang Allah Ta'ala suruh buat sekarang ialah jadilah orang bertakwa. Yang ni bekalan kita ni. Maka bila kita ni jadi orang bertakwa dengan rahmat Allah, Allah kata mai masuk syurga. Maka 2 benda yang kita nak buat sekarang ni tuan-tuan, iaitu mencari takwa, membekalkan diri dengan takwa, dan yang keduanya ialah mencari keredaan Allah supaya kita mendapat rahmat. Maka mudah-mudahan tempat kita ialah di dalam syurga. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka jalan nak takwa tu macam mana? Jalan nak menuju takwa tu macam mana? Ini ajaran Quran sebut. Yang ni yang Nabi Muhammad datang supaya mengajar kita jadi orang bertakwa. Apa dalilnya? Hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin.
Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Siapa-siapa yang nak jadi orang bertakwa, inilah hidayahnya. Nama dia apa? Al-Quran. Bekalan takwa. Rahmat Allah masuk syurga. Jalan nak takwa apa? Jalan nak takwa Al-Quran. Jalan nak jadi orang takwa apa dia? Rasulullah. Jalan nak dapat rahmat apa? Jalannya ialah Al-Quran. Bagaimana nak dapat rahmat Allah? Jalannya ialah engkau ikut Rasulullah. Soalan dia, berapa ramai yang tak mau ikut Quran? Berapa ramai yang tak mau ikut Rasulullah? Tiba-tiba bercakap seolah-olah syurga tu pak dia punya. Kenapa akak tidak mau menutup aurat? Tak, persoalan dia, menutup aurat itu ialah hak individu. Oh, rambut kuning dia. Spek mata. You ada hak apa untuk nasihat saya? Aduh, duduk dalam kubur, so malaikat mai tanya. Berani dia jawab malaikat. You siapa tanya-tanya saya? Lu sepak malaikat tuan-tuan. Dalam dunia hang boleh cakap macam tu. Hang nak jadi orang bertakwa, dia ada jalan dia. Inna hadza sirat mustaqimah. Ini jalan aku yang lurus. Ikut. Jalan apa? Jalan Quran, jalan hadis. Engkau ikut yang ni. Ulama-ulama terangkan apa dia Al-Quran ini, apa dia maksud Al-Quran ini, apa dia kehendak daripada Nabi. Ulama terangkan pula. Tiba-tiba hari ini kita ikut jalan kita yang lain. Kita ikut jalan apa? Jibti wa taghut. Jalan lain daripada Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 60. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, 57, 58, 59, 60 cerita tentang jibti wa taghut. Allah Ta'ala pesan pada kita, wahai orang yang beriman, janganlah kamu taat kepada jibti wa taghut. Hendaklah kamu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini cita-cita nak masuk syurga, tapi undang-undang, peraturan, ada peraturan Quran. Bunuh orang ada ikut Quran. Berzina ada ikut Quran. Lah ni senyap pasal hudud. Tak cakap apa. Pasal apa tak cakap? Kena cakap. Besok nak jawab apa dalam kubur? Teruskan, tuan-tuan. Nanti malaikat tanya, ma kita buka. Nak jawab apa? Al-Quran. Ya kan? Bukan dulu hang pakai sekarang. Hang pakai separuh-separuh ya. Apa tu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu tolak pada sebahagian kitab yang lain. Sekarang kamu duduk dalam kubur, kamu kata Al-Quran itu kitab kamu. Bila masa di dunia dulu kamu ikut yang kamu suka, kamu tolak benda yang kamu benci. Duduk dalam kubur kamu kata kitab itu Al-Quran aku, ialah kitab aku. Oh, nak jawab apa dengan malaikat? Sebab itu kita kena ingat jalan nak menuju kepada takwa ni Quran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dia dalam surah Ibrahim ayat 1. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am pun juga ayat 1. 2, Allah cerita tentang minaz zulumati ila nur. Al-Quran ini membawakan daripada kegelapan menuju cahaya. Al-Quran ini mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Siapa-siapa yang mengikut lain daripada Quran, dia gelap. Ilmu yang lain daripada Quran, zulumat. Benda yang tak betul kepada Quran, gelap. Walaupun satu dunia kata betul. Satu dunia kata betul. Quran kata tak. Quran tu yang satu dunia tadi, zulumat, gelap. Yang nur, yang Quran. Contoh, satu dunia kata manusia ni dari buruk. Satu dunia. Kita belajar daripada kecil-kecil besar mereka ni. Manusia melalui proses evolusi. Asalnya buruk, kaki 4. Selepas beberapa lama, tegak sikit. Tangan atas. Selepas beberapa lama, evolusi yang ketiga, tegak sikit. Tapi badan masih berbulu. Lagi sekali tegak terus jadi orang. Berbulu dalam tempat tertentu saja.
Inilah proses evolusi, teori Darwin. Oh, manusia pada beruk. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu beruk sekalian. Marah? Anak-anak cucu beruk yang saya hormati, marah? Marah, sudah haram jadahnya Ustaz. Marah saya. Siapa kita belajar di sekolah manusia pada beruk? Al-Quran kata manusia itu Adam. Daripada tanah, khalaqahu min turab. Daripada tanah, dijadikan Adam duduk dalam syurga. Kejadah apa beruk? Bila nak hijrah ni? Dah 60 tahun, 70 tahun jadi buku teks di sekolah. Bila nak hijrah, tukar balik, kami tidak beruk. Kami bukan beruk. Yang beruk tu dari orang betul. Beruk tu perangai manusia, perangai beruk betul. Tapi beruk menjadi orang tak betul. Tuan-tuan, bela anak beruk seekor, tunggu bila nak jadi orang. Buat apa Pak Din tengok beruk dah 6 tahun bela tak jadi orang ke? Memang dia takkan jadi orang sebab dia adalah beruk. Selagi mana tuan-tuan beranggapan bahawa dianya adalah ilmu, itulah nama dia zulumat. Tuan-tuan dah tolak satu ayat Quran. Apa hukum tolak ayat Quran? Dia tak merosakkan akidah ke Ustaz? Menolak Al-Quran kan merosakkan akidah. Percaya kepada Al-Quran kan rukun iman. Engkau tolak satu ayat, iman kau tercabut. Jangan tuan-tuan kata bahawa benda kecil je Ustaz. Benda kecil apa engkau ajar pada anak-anak ni?